Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, saya hormati dan dikasihi Tuan Musi Surah Al-Izhar dengan Darul Palma dan Imam dan jemaah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas setiap nikmat yang Allah kurniakan ke atas kita dari sebelum kita lahir ke dunia ini sehingga hari ini, dan kita pun tak pasti berapa lama lagi kita akan berada di alam dunia ini. Semua yang kita pasti masa untuk kita berada di alam dunia ini semakin singkat, dan mudah-mudahan Allah beri kita peluang untuk mengisi baki kehidupan kita di alam dunia ini dengan makna dan nilai yang Allah redai, dalam keadaan kita sedar apa yang kita lakukan setiap detik kehidupan kita. InsyaAllah pada kuliah kali ini saya akan sambung perkongsian berkaitan dengan pembangunan tamadun ataupun peradaban manusia yang telah Rasulullah tunjukkan kepada kita. Jadi sebagai sedikit ulangan supaya kita dapat kesinambungannya itu tak terputus lah. Jadi proses pembangunan tamadun ataupun peradaban manusia yang telah Rasulullah tunjukkan ada dua fasa. Fasa pertama ialah ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat berada di Makkah. Kemudian fasa kedua apabila Rasulullah dan sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah. Dan pada bulan lepas saya telah kongsikan bahawa ada dua perkara besar yang dilakukan ketika fasa Makkah, iaitu membangunkan roh tauhid dan kemudiannya mengekalkan roh tauhid itu melalui ibadah solat. Jadi apa natijahnya daripada pembangunan roh tauhid dan mengekalkannya melalui ibadah solat? Maka lahirlah individu-individu, ini Rasulullah itu sendiri dan para sahabat, mereka yang sangat mencintai Allah dan Rasul, dan juga mereka yang sangat mencintai akhirat. Dua perkara ini kita kena perhatikan betul-betul. Kita hari ini belajar tentang tauhid. Mudah-mudahan ada roh tauhid, sebab belajar tentang tauhid dengan memiliki roh tauhid tak sama. Ada je orang bukan Islam belajar tentang tauhid ni, bahkan alim daripada kita, tapi dia tak dapat roh tauhid. Mengesahkan Allah tu tak dapat, mencintai Allah tu tak dapat, mencintai Rasulullah tak dapat, mencintai akhirat tak dapat. Jadi yang berlaku kepada Rasulullah dan sahabat Rasulullah SAW, semuanya sangat mencintai Allah dan Rasul.
sangat mencintai akhirat. Jadi apa maksud bila sangat mencintai Allah dan Rasul? Sangat mencintai akhirat. Lebih kurang maksud dia begini. Nak mudah kita faham, kalau kita mencintai seseorang, apa kita buat? Orang itulah yang selalu kita sebut. Bahkan dengan siapa pun kalau kita sembah, kita akan sebut dia. Sentiasa teringat. Mungkin kalau saya boleh buat contoh lah, kita pernah melalui sebelum kita bernikah dengan isteri kita tu, biasanya lah, biasanya kita dah kenal dan kita ada rasa cinta. Betul tak? Ke mana kita pergi, Masya Allah, kita ingat dia lah, Bahkan kalau sembang-sembang dengan kawan-kawan tersebut juga. Dan kemudian kalau ada benda-benda yang kita tahu ini dia punya, Masya Allah, kita jaga sungguh-sungguh. Kalau ada orang rosakkan, katalah surat cinta yang kita terima daripada dia tu, kita jaga sungguh-sungguh. Walaupun dah lama dapat surat tu, katalah bercinta tahun 81, ditakdirkan 5 tahun baru nikah. Sebab nak kumpul duit apa semua. Dulu kita nak kumpul 1,500 pun banyak tu. Saya masa nak kahwin dulu hantaran 1,500 saya dah. Tak banyak. Orang sekarang hantaran berapa? 10,000 kan? And above. Masya Allah. Kita 1,500 je. Mas kahwin Melaka berapa ni? RM22.5 masa saya menikah tu mas kahwin RM22.5 Sekarang Melaka mas kahwin berapa? Tak tahu. 100 tak banyak juga Baik, macam mana jawab? Kita simpan dia. Dan apa, seronok tak kita tengok surat tu? Seronok. Boleh menangis tu kan? Rasa nak balik tu, kena duduk Penang pula tu kan. Yang kita cintai ni ada di Melaka, nak balik tu. Kalau dia nak kata kita nak balik Melaka, kita ada kat Penang, dia pesan apa-apa, beli tak tu? Beli. Kalau tak pesan pun beli tak? Beli. Masya Allah. Selalu kita tengok. Itu cinta. Sanggup berkorban apa saja demi cinta. Jadi walaupun itu kita punya cinta dengan manusia, harap kita boleh faham cinta kita dengan Allah. Dalam konteks ini tadi, cinta sahabat Rasulullah, cinta Rasulullah dengan Allah, Masya Allah, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Tengok Sayyidina Bilal bila diseksa, ada dia mengalah? Tak ada. Ditindih dengan batu, diheret di padang pasir tanpa pakaian ketika keadaan sangat panas. Masya Allah, dia boleh mempertahankan demi cinta dia. Mereka dah sampai tahap itu. Maknanya dia punya ilmu tauhid, dia punya roh tauhid dia membuahkan hasil. Dia punya solat membuahkan hasil. Dia punya cinta kepada Allah dan Rasul ni, dia berkorban segala-galanya. Jadi kita cuba kaitkan dengan kita. Kita sampai peringkat mana? Kalau mereka tu kita letak 100%, berani tak kita kata sekarang ni aku punya cinta kepada Allah dan Rasul, cinta aku kepada akhirat ni taklah 100%. Tahap dia masuk tak 100%. Kita kena yakin kepada Allah tu 100%, kena yakin kepada Rasulullah. Tapi maksud saya yang peratus tadi ialah kita yakin secara jazam, tak ada ragu-ragu, tak ada zat, tak ada waham, tapi komitmen kita tu.
Sahabat dengar Rasulullah ada, minta maaf ya kawan, Rasulullah ada kuliah. Oh, gemuk ni, betul? Saya bukan Rasulullah, tapi siapa saja yang menyampaikan kuliah ni asal tidak lari daripada syariat, mana dia cuba menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan, apa yang Rasulullah suruh sampaikan. Dia berusaha sebaik mungkin untuk sampaikan benda itu tepat. Jadi maknanya dia memanjangkan apa yang Rasulullah pernah sampaikan. Jadi kalau betul kita cinta Allah dan cinta Rasul, oh majlis ini di antara majlis yang kita sangat ridui lah, sangat ridui. Macam mana sahabat Rasulullah, dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Bila ada majlis dia bersama Rasul, Masya Allah, itu tak masuk lagi berkorban apa saja. Cinta akhirat, mereka cinta akhirat lebih daripada cinta dunia ni. Bahkan cinta dunia ni dah tak ada dah pada mereka. Tapi mereka hidup dah di dunia ni, dan dia tahu hidup di dunia ni sekadar sementara, dan dunia ni sebagai alat saja. Tempat yang sebenar aku nak pergi ke akhirat. Itu sebab bila benda ni dah ada dalam jiwa mereka, bila perintah hijrah tu tak ada masalah. Sebab perintah hijrah tu bukan apa calang-calang. Tinggalkan harta, tinggalkan, ada setengahnya tinggalkan keluarga. Yang dia tinggalkan tu ada yang tinggalkan mak bapaknya yang belum lagi Islam. Dan nak pergi daripada Mekah ke Madinah tu bukan macam sekarang. Kalau sekarang kita pergi sana Mekah Madinah berapa jam je, walaupun jarak tu lebih kurang 400 km plus, tapi sekejap je. Dan seronok pula tu, dalam bas tu selesa, boleh tidur, aircon, jalan pun tak ada bumpy apa semua. Tahu-tahu betul lah selepas subuh maghrib dah sampai dah, atau isyak dah sampai dah. Dulu perjalanan Masya Allah, ada sahabat yang naik unta, ada sahabat yang jalan kaki. Macam mana mereka boleh lakukan? Sebab mereka sudah benar-benar cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta akhirat. Jadi tuan-tuan, apa yang kita perlu muhasabah diri kita ialah perkara ni perlu kita teruskan. Mencari ilmu tauhid, mendapatkan ruh tauhid tu, mendirikan betul-betul solat kita. Ini kita solat, tapi kita sendiri boleh jawab. Masa kita berdiri itu kita rasa macam mana? Kita rasa tak kita betul-betul berhadapan dengan Allah SWT? Kita rasa tak betul-betul ni sekarang Allah sedang perhatikan kita ni, sedang perhatikan kita ni. Bukan perhati zahir dia, perhati luar dalam. Bukan dengar apa yang kita lapaskan saja, dengar juga bisikan hati kita. Ya Allah, bukan hanya tahu apa yang zahir saja, tapi apa yang terlintas dalam fikiran kita semua Allah sedang perhati, sedang dengar. Kita rasa tak macam tu? Bila rukuk tu kita rasa tak? Ya Allah, kita membesarkan Allah. Memang kita baca itu untuk membantu kita, sunat je. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu tak baca untuk sembahyang besar lagi. Tapi mengapa datang sunat itu? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kita betul-betul patut masa rukuk tu kita mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Azim, mengagungkan Allah. Ataupun na'udzubillah, masa kita rukuk tu kita rasa kita hebat lagi. Contoh jadi, kita boleh tertidur, aku steady lagi, boleh rukuk sempurna lagi. Tapi orang tu dah sembahyang atas kursi. Contohlah katalah orang sembahyang sebelah kita duduk atas kursi. Kita rasa lagi kehebatan diri kita. Beratlah. Sepatutnya dalam sembahyang tu kita tak rasa pun kita hebat. Ya Allah, syukur dengan izin kau aku boleh rukuk. Ya Allah, syukur dengan izin kau aku boleh iktidal. Ya Allah, syukur dengan izin kau aku boleh sujud dan sebagainya.
Sujud tu baca Al-Quran tu, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, mensucikan Allah dan meletakkan Allah setinggi-tingginya, semulia-mulianya. Na'udzubillah, kalau kita masa sujud tu kita rasa kita lah paling mulia. Ini sekejap lagi aku nak ceramah ni, aku lah paling hebat ni. Na'udzubillah. Ataupun kita jadi imam, ya aku lah paling bagus lagi. Sebab orang lain tak berani jadi imam. Na'udzubillah. Termasuk kalau kita azan, masuk kita azan tu kita sebut semua kalimah daripada Allahu Akbar sampai akhir la ilaha illallah. Kita lakukan secara lisan saja ke atau roh kita juga merasai Allah Maha Besar. Kemudian bila kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita dapat tak rasa bahawa memanglah terjemahannya aku naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi kalau kita belajar lebih mendalami, maksud dia macam-macam. Maksud dia, ya Allah, maksud dia bukan sekadar aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tapi maksud dia, aku naik saksi yang berkuasa itu hanya Allah, aku naik saksi yang mengetahui itu hanya Allah, aku naik saksi yang berilmu itu hanya Allah, aku naik saksi yang mulia itu hanya Allah, aku naik saksi yang kaya itu hanya Allah, aku naik saksi yang memiliki itu hanya Allah. Macam-macam tu. Maknanya bila kita syahadah tu kita sepatutnya sampai satu peringkat bukan kita mengakui Allah itu saja yang berhak disembah, tapi kita ni tak ada apa-apa, yang hanya memiliki hanya Allah saja, yang berilmu hanya Allah saja, yang maha hebat hanya Allah saja, yang berhak dipuji hanya Allah saja. Tapi kalau sampai hari ini kita sebut Allah Akbar sekadar oh Allah Maha Besar, tapi kita tak rasa tu. Kita kena usaha lagi lah. Tapi para sahabat dia dah dapat tu, dah dapat tu. Jadi tuan-tuan, itu sebenarnya intipati pembangunan tamadun yang pasar Makkah. Dan kemudian kita ingat, adakah bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, pembangunan pasar Mekah ini terhenti? Tak, berterusan sehingga akhir hayat. Maknanya kita pun kena ambil iktibar kalau kita nak bangunkan peradaban dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, sampai bila-bila. Roh tauhid ni sampai bila-bila. Sembahyang ni sampai bila-bila. Kita kena cek adakah solat yang kita dirikan ni benar-benar tadi kita mengagungkan Allah. Kita takut macam ni. Hari ni kita sembahyang, na'udzubillah, okey, mengapa sembahyang duha ni? Nak rezeki melempar ruang. Kemudian kita pula selalu disyarahkan kalau nak rezeki budak, jangan tinggal duha. Kalau nak rezeki budak, jangan lupa baca surah Al-Waqi'ah. Kan? Saya tak kata salah, tapi itulah tahap kita. Itulah tahap kita. Kita solat duha sebab kita nak sesuatu. Kita nak apa? Kita nak rezeki kita ditambah, dimudahkan. Kita baca surah Al-Waqi'ah, kita nak sesuatu, nak rezeki sama. Sahabat Rasulullah bukan itu yang dipikirkannya. Setiap kali dia solat, tak kira solat apa, sunat, lebih lagi fardu, hanya kerana itulah yang dia tunggu-tunggu. Sebab saat bertemu dengan cinta dia, saat bertemu dengan cinta dia. Dari segi akidah dia tahu Allah sentiasa bersama dengan kita. Tapi kena faham betul, bukan maksudnya kita kat dalam tandas, Allah dalam tandas. Itu akidah yang salah tu. Dia ada uraian tu. Bukan saya nak urai lah, itu nanti Ustaz Amir urai. Kan? Ada orang bila kita kata Allah sentiasa bersama dengan kita, sebab dia kata Allah tu di arash, Allah tu bersemayam di arash.
Jadi dia nak suruh kita bersetuju dengan dia. Memang ayat itu ayat Quran, tapi ayat Quran ni ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Jadi ayat muhkamat tu jelas, tak payah nak tafsir lagi. Ayat mutasyabihat dia kena ditafsir, dipahamkan apa yang sepatutnya kita faham. Tapi kita beriman dengan ayat tu. Tapi jangan ayat tu sebut Allah bersemayam di aras, kita pun Allah duduk di aras. Masya Allah. Itu biar Ustaz Amir right. Baik. Jadi kena teruskan walaupun di mana kita berada. Sahabat dah pindah ke Madinah pun roh tauhid sentiasa solat tu sentiasa dikemas. Kini kan upgrade bukan tapi yalah, kalau dulu kita pergi semayang witir misalnya. Semayang witir ni kita buat bila Aziz? Ramadan kan tinggal. Kalau imam tak buat witir, imam boleh kena marah tu. Imam, witir. Tapi lepas Ramadan habis. Walau di antara solat sunat yang Rasulullah tak tinggalkan, setiap malam Rasulullah dirikan solat sunat witir. Itu nak kena dengar macam-macam fadilat baru kita buat. Solat sunat witir ni fadilat dia. Solat sunat taubat ni fadilat dia. Para sahabat cukup je. Sembahyang ni akan mendekatkan diriku dengan Allah. Bila kita dah dekatkan diri kita dengan Allah, kita betul-betul Allah di hati kita, maknanya sentiasa dalam ingatan kita, sentiasa dalam jiwa hati nurani kita. Apa masalah makan minum? Ada masalah tu? Sebab khazanah seluruhnya milik Allah. Dan Allah dengan kita tu sentiasa berhubung. Apa masalah? Tak ada masalah. Betul tak? Betul. Kita dah kawan, katalah ni sebagai contoh, kita dah kawan dengan orang yang paling kaya, mampat macam isi dengan buku. Apa ada masalah? Tak payah minta pun. Dia nampak je kita susah. Habis, betul? Tak minta pun. Aku tahu kan kita macam isi dengan buku. Aku tahu kau perlukan ni. Ambil lah. Macam tu. Tapi sebagai adab kita minta lah. Kalau kita dengan Allah akrab macam tu, akrab. Sebagai adab kita manusia mintalah. Tapi Allah tahu dah. Berarti nak apa? Backfire. Allah tahu dah. Kita tak akrab dengan Allah pun, kita tak rapat hubungan kita dengan Allah pun Allah tahu. Lebih lagi kalau dah jadi kekasih dia macam Rasulullah. Rasulullah kan kekasih Allah, kan? Mula-mula arahannya kiblat menghadap ke mana? Baitul Muqaddis kan? Rasulullah terima perintah tu, tapi ada keinginan kalau bertukar. Sebab orang-orang Yahudi ini duk pelekeh. Dia kata kiblat sama je dengan kami kan. Orang-orang Nasrani pun duk pelekeh. Akhirnya datang perintah tukar kiblat. Jadi sahabat ni tapi mereka minta, tapi tak melampau macam kita. Kita nak usullah. Mengapa pergi umrah, pergi Mekah ni, nak minta. Nak minta tu kalau tanya nak minta apa? Nak minta anak ni apa ni dah besar ni, tak kahwin lagi, minta temukan dia jodoh. Macam tak boleh minta dekat Malaysia. Boleh tak minta dia? Boleh. Tapi itulah kita. Ini dah tak boleh pergi umrah. Dah tak boleh minta anak. Alhamdulillah. Ini dah tak boleh umrah. Tak boleh pergi umrah kan? Kan parah tu kalau keyakinan macam tu. Jadi tak
masuk lagi ke Madinah ni kan? Masuk sikit dah kan? Tak apa, ujian ni jangan cepat habis, betul kan? Sambung-sambung. Jadi saya sebab saya ulang balik ni penting tuan. Jangan kita salah faham. Kita ingat dua teras tadi dah pindah dekat Madinah tak ada dah. Jangan. Itulah teras utama kan. Rasulullah dah ingatkan kita tiang agama tu apa? Solat. Betul? Dan teras agama tu sendiri ialah tauhid tu. Kalau tauhid tu rosak, habis. Tauhid tu rosak, habis. Tak adalah fiqh, tak adalah tasawuf. Tauhid tak boleh rosak. Jadi jaga kan. Dan insya-Allah dengan roh tauhid tadi dan cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat. Apa maksud cinta akhirat? Dunia ni hanya alat. Dunia ni tempat bercocok tanam. InsyaAllah apa? Dulu pun saya dah cakap, kalau kita ni betul-betul cinta akhirat, kita tak bergaduh lah. Jadi kalau saya senang je, suami isteri bergaduh pasal apa? Cinta dunia. Pasal suami tak beli emas, marah kan? Suami tak ajak jalan pergi apa? Langkawi, marah. Dan jadi Masya Allah kan? Bukan mungkin jadi, tak semestinya dah jadi, tak pergi itu mungkin jadi. Ada halangan-halangan yang tak dapat dielak. Tapi boleh bergaduh. Tak beli kereta yang dia suka, boleh bergaduh. Dia dah masak, tak makan, boleh bergaduh. Okey. Baik. So, pindahlah ataupun bahasanya hijrah. Hijrah itu pun bukan suka-suka Rasulullah. Itu perintah. Sebab sebelum Rasulullah hijrah, penduduk Madinah seramai 75 orang. 73 lelaki, 2 perempuan datang ke Mekah untuk memeluk Islam. Mereka offer Rasulullah sebab mereka tahu penduduk Mekah tak beri layanan yang baik kepada Rasulullah. Mereka offer pindah, tapi Rasulullah tak terus pergi. Tunggu wahyu sampai perintah boleh hijrah, baru pergi. Jadi bila pergi tu ujian dahsyat. Ada sahabat Rasulullah masa hijrah, tak semua hijrah ke Madinah tu serentak dengan Rasulullah. Yang betul-betul sama dengan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar ya. Yang lain tu ada yang pergi satu grup. Ada grup yang kena tahan dengan orang kafir musyrik ni. Sampai terpaksa lah mereka mengaku bahawa mereka tak beriman dengan Rasulullah. Baru dilepaskan. Kemudian mereka terus sampai ke Madinah. Bila Rasulullah dah sampai, sahabat ni tanya Rasulullah, dulu masa kami dalam perjalanan nak ke Madinah ni, orang tahan kami, dia tanya kami, engkau beriman tak dengan Muhammad? Kami kalau kata beriman memang dia bunuh. Masa tu kami kata tidak, ya Rasulullah, macam mana keadaan? Kan turun ayat Quran sebagai jawapan. Dalam keadaan terpaksa, di mana walaupun kau lapas dan macam tu, tapi dalam hati kau tetap beriman, selesai. Ini ada uraian ni. Kalau dalam keadaan sekarang macam mana? Itu kena belajar. Baik tuan-tuan, sampai ke Madinah, apa yang Rasulullah buat dulu untuk pembangunan tamadun manusia? Ingat roh tauhid diteruskan. Solat tu dijaga. Dan sudah tentu nak teruskan roh tauhid ni, nak teruskan solat ini. Dan dulu masa di Mekah tak boleh nak buat secara terbuka solat berjemaah. Jadi sampai di Madinah, apa yang terlebih dahulu dilakukan? Tentulah Rasulullah dah sampai Madinah tu, apa ni kan ada kita dengar sejarah bagaimana semua kaum Ansar nak pelawar Rasulullah kalau boleh duduk kat rumahnya. Tapi masa itu Rasulullah biarkan saja unta Rasulullah. Di mana unta ni berhenti, di situ nanti Rasulullah akan tinggal. Kan unta tu
berhenti di rumah sahabat Rasulullah namanya apa? Arqam. Kan? Arqam. Jadi duduk di situ. Tapi lepas tu apa yang Rasulullah dan sahabat buat? Masjid. Jadi pembangunan tamadun yang berlaku di Madinah dimulai dengan mendirikan masjid. Tapi kita kena cek. Kata tempat kita ada masjid yang baru betul. Berapa juta harga dia? Lebih daripada 2 juta. Ada duit sumbangan orang ramai, ada daripada kerajaan, ada daripada orang kaya. Tanah tu diwakafkan oleh Allahyarham Haji Bahari. Saya sempatlah masa kecil-kecil dulu Haji Bahari ni dekat kawasan tu rumah sewa dia buat sebab askar camp tak cukup kuarter sewa. Dan dia memang orang kaya. Alhamdulillah anak dia yang mewarisi harta tu wakafkan 2 ekar. Itu sebab nama masjid kita tu Nur Jannatul Bahri. Nama tu Haji Bahri. InsyaAllah cahaya syurga Bahri. Memang dapat dia, InsyaAllah. Okey. Jadi masjid ni mesti dibangunkan atas dasar takwa. Tak salah kita buat masjid cantik-cantik tersurga indah tu. Tak salah, tak salah. Tapi mesti atas dasar asas takwa. Apa maksud dia? Bukan nak berbangga-bangga. Oh, dekat Tayang-Tayang ada satu masjid yang bagus lah. Tengok dia punya kubah macam Masjidil Aqsa. Warna dia lah. Kalau lalu jalan pintas daripada sawah tu ni, nanti nampak view dia. Masya Allah, cantik. Imam dah try. Lalu rumah Hamka tu, lepas tu sampai dekat sawah, patah balik. Nanti akan nampak view tu. Cantik sangat. Masjid yang dibangunkan oleh Rasulullah masa itu, lantai dia apa? Tanah, pasir. Dinding dia apa? Pelepah kurma. Atap dia pun pelepah kurma. Tapi Masya Allah, atas dasar takwa. Kita tak perlu siapa-siapa kan, tapi kadang kita kena nilai secara jujur. Tak maaf secara jujur. Masjid yang dibangunkan atas dasar takwa ni, salah satu kelebihannya di situ pasti ada rahmat, di situ pasti ada redha Allah, di situ pasti ada keberkatan. Nih, kita mesti siapa yang dah pernah pergi Masjidil Nabawi dengan Masjidil Haram, dua-dua itu confirm dibangunkan atas dasar takwa. Kita yang banyak dosa ni, nak pergi pun ada takut tak? Macam-macam cerita orang, aku ni Allah, aku bilang, aku ni takut jadi apa-apa. Kita takut kita jadi apa-apa sebab rasa tempat tu suci itu sebelum kita sampai kita dah dapat lah. Lebih lagi bila kita duduk tu tak mau balik lah. Itu yang ada orang kata pergi sana, dia kata Rasul tak mau balik. Bukan dia buat tu, memang rasa betul tak mau balik, tapi kena balik. Saya ingat lagi masa saya pergi haji tu ada sahabat dia kata macam tak mau balik ni kan. Kalau sahabat Rasulullah dulu macam perangai kita ni, bila dah sampai Mekah tak balik-balik, Islam tak sampai ke kita. Pergilah Masjidil Haram tu, pergilah. Lepas tu baliklah ke orang Malaysia, balik.
Semua nak duduk situ apa hal? Rasulullah pun tak suruh. Semua orang duduk Mekah, semua orang Madinah. Patut pergi Pulau Fiji, pergilah. Patut pergi Pulau Sumatera, pergilah. Itu sebenarnya. Kemudian masjid yang ada memang confirm ada rahmat, ada redha Allah, ada keberkatan ni, masjid yang dibangun atas dasar takwa ni, Masya Allah. Bila dalam masjid tu agaknya, walaupun kat Mekah tu pernah berlaku pertumpahan darah, tapi itu sekali-sekala itu dulu ada pernah berlaku beberapa kali, betul? Tapi dia secara umumnya tak ada orang pergi kat masjid tu nak cari kesalahan orang. Ada siapa pergi Masjidil Nabawi, Masjid Mekah, nak tengok siapa semayang betul, siapa semayang tak betul. Siapa? Tak ada. Ada siapa pergi kat sana dengar kuliah, tak faham ni kuliah dalam bahasa Arab. Kita tak faham bahasa Arab, tak faham ni. Tapi tak adalah nak mencari salah tuan guru. Tapi kalau masjid tu masjid biasa-biasa ni, kadang-kadang ada je orang masuk ke dalam masjid tu, tapi boleh bergaduh dalam masjid tu. Saya tak cakap masjid jauh-jauh lah, dekat masjid Pasir Kebun tu hari Jumaat depan mata saya. Itu bukan saya reka cerita, depan mata saya. Tapi tak boleh sebut lah siapa orang terlibat tu. Dua-dua orang ni duduk semayang bersebelahan depan sah saya. Lepas Assalamualaikum, berdemam berdua. Rupanya datang masjid dari awal tu fikir nak bertumbuk rupanya. Yang kena tumbuk tu tak ada salah, yang menumbuk tu. Saya ingat lagi, ternampak lagi depan mata saya. Ada isu lah kampung kan, masa tu ada isu. Jadi dia tak puas hati. Rupanya agaknya, na'udzubillah, dia datang mencari masjid. Kat mana orang ni duduk? Kata nak tumbuk Aziz, kat mana Aziz duduk? Duduk sebelah betul. Lepas bagi salam, memang depan saya betul. Saya ingat lagi, masa tu saya remaja. Kecoh lah. Dekat masjid pun mesyuarat agung buat kat masjid. Yang ada mesyuarat tu nak cari salah pengurusi, nak cari salah bendahari. Pengurusi dah terangkan duit ni tak ada dalam akaun, pasal akaun tutup 31 bulan 1. Duit ni sampai 5 bulan 2. Mesyuarat kita 10 bulan 2. Jadi duit tu tak ada lah dalam akaun. Tanya lagi, mana pergi duit ni? Saya tahu ada duit ni. Terang lagi pengurusi. Tanya lagi. Masuk kali ketiga, pengurusi angkat duit tu. Pengurusi ada simpan duit tu bawah punggung dia. Angkat, tabur duit tu. Naik dia. Itu masjid. Beza saya tak kata lah masjid Pasir Kebun tu tak ada rahmat, tak ada redha, tak ada bedan. Tapi dia tak sama tak sama, tak solid macam Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi. Ada lah kita, surau kita ada rahmat, ada redha Allah, ada keberkatan, tapi dia tak sama. Tak sama, tak dapat. Tapi kita kena usahakan lah. Kena usahakan. Kalau boleh nak buat surau ni apa, alhamdulillah surau kita ni banyak wakaf ya. Wakaf. Orang pun wakaf juga. Kita doa orang yang wakaf ni, Allah tempatkan dia di syurga Firdaus kan. Tu bila jenazah wakaf berapa 40,000 lebih. Jangan takut, pihak surau ada catatan dia detail kan. Yang dah kita terima ni nilai dia 100,000 lebih. Macam tak tu pondok wakaf tu. Nama pun pondok wakaf kan. Total tu wakaf juga, Masya Allah kan. Jadi kita ni standby. Tak lama lagi kapet ni ganti. Kapet ni janji hayat dia berapa bang? Baru lagi ni. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Sampai. Dia biasa 5 tahun terasa. Ini dah 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Sampai niat tu. Aku kapet ni besok apa ni perlu ganti dia, aku nak sumbang. Takkan ke? Sebab 10 tahun, mana tahu kita meninggal. Dapat tak pahala tu? Dapat. Ni kita nak ganti apa kursi kan? Pagar jadi pagar besi. Aku niat.
meninggal. Ada satu kuliah saya dengar tentang niat ni. Saya share sikit lah. Niat lah macam-macam. Sebab kita bukan boleh hidup sampai berapa tahun, tapi tak kita beribadah seolah-olah sehingga dibangkitkan besok kita beribadah. Niatlah sekarang, ya Allah, selagi kau beri aku kehidupan yang aku tak mau dah tinggal baca Quran setiap hari. Selagi kau beri aku kehidupan yang aku tak mau dah tinggal solat tahajud setiap malam. Dan terus buat majlis. Jangan tak buat. Jangan dia. Niat terus buat. Memang tak tinggal. Danlah 5 hari je meninggal. Lepas tu dapat pahala percuma je. Rebut tuan. Istimewa umat Nabi Muhammad ni. Banyak jalan Allah bagi. Umur kita pendek, tapi umur kita bukan macam umur umat Nabi Nuh, panjang-panjang. Nabi Nuh berapa tahun? 900 lebih. Tapi kita boleh tak dapat macam tu? Boleh. Niat kita. Niat nak pergi haji. Kita ada niat. Walaupun syarat pergi haji itu bila mampu. Betul? Selamat perjalanan. Tapi kena ada niat. Walaupun hari ini kita masih miskin, tak ada duit nak pergi haji. Niat nak pergi haji. Niat dan usaha. Walaupun kita usaha tu tak dapat, tak cukup lagi, tapi insya-Allah setiap tahun dapat pahala haji. Ini orang pergi haji belum tentu dapat. Minta maaf, orang pergi haji belum tentu dapat pahala haji. Pergi sana tak beribadah, tak dapat apa. Pergi sana asyik naik menara jam, lepas tu tengok jubah, tengok emas. Macam tak ada emas kat Malaysia, nak beli emas kat sana. Agaknya emas dekat Mekah tu lebih berkat kan. Saya pun beli nak beli emas kat sana. Nak beli macam-macam. Itu balik. Tengok beli jubah, apa? Jubah made in China. Tapi kalau kita ada niat nak sedekah dan dinasihatkan banyak membeli di Madinah. Di Madinah. Sebab ramai waris-waris Rasulullah yang kita kenal, tidaklah yang kita tak kenal. Tapi ramai. Baik, so jadikan, kalau kita kat taman ni, jadikan 7.30 jadikan surau kita ni tempat untuk kita membangunkan tamadun atau peradaban manusia. Bermula dengan apa, Mak? Majlis ilmu. Alhamdulillah, saya pun tak dapat hadir banyak majlis ilmu lah. Ada tertentu je kadang saya dapat hadir. Tapi kadang bila teringat tu buka lah. Ada kat mana-mana tu buka Facebook kan. Sebab memang buat live. Majlis ilmu tu penting. Bermula dengan majlis ilmu. Bermula dengan majlis ilmu. Jadi kalau kita nak tahu kita ni dalam proses ataupun step yang betul tak membangunkan peradaban manusia di taman kita ni, dekat musalah kita atau nanti dekat masjid kita tu hidup tak majlis ilmu. Hidup majlis ilmu tu bukan sekadar ada majlis ilmu. Siapa? Berapa ramai yang datang majlis ilmu? Lepas tu kita cek dalam majlis ilmu tu, cuba sembah-sembah berapa ramai yang faham. Kemudian kita sembah-sembah lagi, dalam yang faham tu berapa ramai yang amal. Ni orang perempuan, hari ni ada kuliah tak? Tak ada kuliah. Kita orang lelaki dan perempuan setiap bulan berapa kali Ustaz Arun mengajar? 4 kali ya. 4 kali. 4 kali. Patut tak tinggal dalam baca Quran tiap-tiap hari. Jadi bukan sekadar ini beza kita dengan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah dia belajar dengan Rasulullah, belajar, faham, yakin, praktis, terus sampaikan. Jadi kalau nak bangunkan tamadun manusia, peradaban manusia, katalah di taman kita, kata di kampung kita besok, ada tak majlis ilmu dekat musalah tu? Ada tak majlis ilmu dekat masjid tu? Kemudian orang yang datang tu berapa ramai? Okey, tak apalah, tak ramai datang. Tapi yang tak ramai datang ni, berapa ramai pula faham? Yang faham tu berapa ramai yakin? Yang yakin tu berapa ramai praktis? Yang praktis tu berapa ramai sampaikan? InsyaAllah. Kalau yang datang tu faham, yakin, praktis, sampaikan, dia akan berkembang. Itu yang berlaku.
Jadi kalau tengok zahirnya kita ni berapa persen? 2%. Sedang ni lagi 50%. Penduduk taman katalah ada 1,000. Ada 1,000 kita ambil murah. Ada 100. Yang datang 20 lah. 11% lah. Dan 13 untuk perempuan doang. Senang kita ambil macam tu. Jadi penduduk taman ada 100. Yang datang 10. Baru 10%. Nak ajak perang ni tu. Tak boleh tu. Tak boleh. Dia lari ni. Betul, dia lari ni. Nak ajak perang mempertahankan Allah dan Rasul. Jangan. Bolehlah takbir. Allahu Akbar. Tengok boleh. Akhir zaman ni, kalau nak selamat, mesti tengok. Copycat betul macam mana Rasulullah buat. Copycat betul. Duplicate betul. Duplicate. Bila duplicate dengan copycat ni maknanya sebiji lah. Sebiji. Cuba sebiji betul. Kalau tak dapat, dah cuba sebiji, tak dapat pun dapat 90% pun, Masya Allah. Bergegar ni. Kita takkan dapat sama macam Rasulullah tu. Kita takkan dapat sama tahap macam sahabat Rasulullah tu. Tapi copycat mesti copycat atau duplicate apa yang Rasulullah dan sahabat buat. Tapi memang takkan dapat. Takkan dapat. Tapi oleh kerana ada niat nak tiru sebiji macam Rasulullah, nak tiru sebiji macam sahabat Rasulullah, di situ datang keberkatan tu. Itu dia punya kaedah. Ya Allah, aku nak semayang macam mana Rasulullah tunjukkan. Tak dapatnya. Tapi oleh kerana ada azam tu, itu yang dapat keberkatan tu. Jadi kita setakat tu dulu. Nanti insya-Allah kalau ada tu kita sambung. Tak apa kan? Kita selesaikan sebab ada empat perkara yang berlaku di Madinah. Yang kedua ialah mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Lepas tu menggiatkan kegiatan ekonomi. Lepas tu ada hubungan diplomatik dengan orang-orang bukan Islam. Baik tuan-tuan, tak apa, kita sikit-sikit. Saya mohon ribuan ampun maaf terhadap 7 minit jalan ada 7.5 Mudah-mudahan ada manfaat dia. Sebab ni kita istiqamah dengan 3 dulu. Apa dia? Perlu tauhid, solat kita dan jaga tempat kita solat, tempat musola kita di masjid. Supaya sampai kepada bukan hanya ada majlis ilmu, tapi lahir orang-orang yang beramal dengan ilmu yang dia dah belajar. Sekian, aku maaf, salah dan silap, saya mohon dipuan ampun maaf. Apa yang baik semuanya dari Allah SWT. Kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih Allah. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.